Bab orang yang menjadi ketua dalam perang tanpa dilantik apabila dia takut akan musuh, yakni takut kemenangan musuh. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, dia berkata, bendera itu telah diambil oleh Zaid, dia terkena, yakni dia terbunuh syahid. Kemudian diambil oleh Ja'far, dia terkena, yakni dia juga syahid. Kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawahah, fa usiba, dia terkena, yakni dia dibunuh. Thumma akhadhaha Khalid bin al-Walid min ghairi imratin, kemudian bendera itu diambil oleh Khalid bin al-Walid min ghairi imratin, tanpa dilantik. Fafutiha alaihi, maka diberikan kemenangan kepadanya. Wa ma yasurruli, dan tidaklah aku gembira, atau Nabi SAW bersabda, tidaklah mereka gembira kalau mereka ada bersama kita. Qala, kata perawi, wa inna ainaihi latadrifan, ketika Nabi SAW berkata begitu, matanya mengalirkan air mata, dua matanya mengalirkan air mata. Babul aun bil madad, ini bab minta bantuan dengan askar, meminta bantuan askar, ataupun meminta bantuan bala tentera. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW didatangi oleh golongan Ri'l, Zakwan, Usayyah dan Banu Lihyan. Mereka mendakwa mereka telah Islam dan mereka meminta kepada Nabi SAW bantuan untuk menghadapi kaum mereka. Nabi SAW pun memberi bantuan, amaddahum, memberi bantuan kepada mereka dengan menghantarkan 70 orang Ansar. Kata Anas, kami namakan mereka ini qurra, golongan hafal Quran. Yahtibuna bin nahar, di waktu siang mereka mencari kayu api, di waktu malam mereka bersembahyang. Fantalaqu bihim, mereka pun membawalah 70 orang sahabat itu sehingga sampai ke Bi'ri Ma'unah. Ghadaru bihim, mereka berkhianat, mereka berlaku curang terhadap sahabat-sahabat itu dan membunuh mereka. Faqanata syahran, kerana itu Nabi SAW berqunut selama sebulan, mendoakan keburukan untuk Ri'il, Zakwan dan Bani Lihyan. Qala Qatadah berkata, haddatsana Anas menceritakan kepada kami bahawa para sahabat membaca, qara'u bihim Qur'anan, membaca kerana mereka, jadi dengan sebab keperhatian mereka itu satu ayat Quran, satu Quran, mereka baca Quran. Ala ballighu anna qaumana, ketahuilah, sampaikanlah kepada kaum kami dari kami ini bahawa kami telah menemui Tuhan. Faradiya anna, Tuhan telah redha kepada kami dan membuatkan kami puas hati ataupun suka. Thumma rufi'a dzalika ba'du, kemudian ayat itu, Quran itu diangkatkan, yakni dimansuhkan. Bab orang yang mengalahkan musuh lalu dia berada di negeri mereka selama, atau di halaman mereka selama 3 malam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Talhah daripada Nabi SAW bahawa bila Nabi SAW mengalahkan sesuatu golongan, sesuatu pasukan musuh, dia akan berada di kawasan, di tempat itu ataupun di negeri itu selama 3 malam. Bab man qasamal ghanimah, ini bab orang yang membahagikan ghanimah pada ketika perangnya, yakni semasa perang dan dalam perjalanan.
Rafi' berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Dzul Hulaifah, kami mendapat kambing dan unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyamakan 10 ekor kambing dengan seekor unta. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah bermula dari Ji'ranah, di mana dia membahagikan ghanimah, harta rampasan perang Hunain. Babun idza ghanimal musyrikun malal muslim. Bab apabila orang-orang musyrikun mendapat harta orang Islam sebagai ghanimah, sebagai harta rampasan perang, kemudian harta itu didapati, ditemui oleh orang Islam, yakni oleh tuan asalnya yang Islam. Ibnu Numair berkata, haddatsana Ubaidullah an Nafi' an Ibnu Umar, katanya dhahaba farasul lahu, ada seekor kudanya hilang, diambil oleh musuh. Bila orang Islam mengalahkan mereka, dikembalikan kepadanya, yakni kuda itu. Ini berlaku di zaman Nabi, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang hamba kepunyaan Abdullah bin Umar telah lari dan pergi ke Rum. Bila orang Islam mengalahkan mereka, Khalid bin Al-Walid mengembalikan hamba itu kepadanya, yakni kepada Abdullah bin Umar, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini berlaku selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Nafi' bahawa ada seorang hamba Ibnu Umar telah lari pergi ke Rum. Bila orang Islam mengalahkan orang Rum, bila Khalid bin Al-Walid mengalahkan orang Rum, dia mengembalikan hamba itu kepada Abdullah. Dan ada seekor kuda Ibnu Umar telah lari pergi ke Rum, fazuhira alaihi, dan orang Rum dikalahkan kemudiannya. Mereka pun mengembalikan kuda itu kepada Abdullah, yakni orang-orang Islam mengembalikan kuda itu kepada Abdullah. Abu Abdullah berkata, yang Imam Bukhari, ara, pecahan daripada air. Dia ambil daripada perkataan air, iaitu himarul wahsh, keldai hutan. Apa maknanya ara? Yakni haraba, lari. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa dia berada di atas seekor kuda pada hari orang-orang Islam bertemu dengan musuh. Pemimpin ataupun panglima orang-orang Islam pada hari itu ialah Khalid bin Al-Walid. Abu Bakar menghantarnya, yakni sebagai ketua perang itu. Fa akhadhahu al-adu, kuda itu diambil oleh musuh. Bila musuh dikalahkan, Khalid mengembalikan kuda Ibnu Umar, yakni kepadanya. Bab man takallama bil farisiyah, bab orang yang bercakap dengan bahasa Farsi, warratana ataupun ritana, dan bahasa ajam, bahasa bukan Arab. Dan firman Allah Ta'ala, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, perbezaan bahasa-bahasa kamu dan warna-warna kulit kamu. Qala wa qala, Allah SWT berfirman, wa ma arsalna bir rasulin illa bilisani qaumih, tidak kami utuskan mana-mana rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, melainkan dengan bahasa kaumnya, bangsanya. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya, aku berkata, wahai Rasulullah, kami telah menyembelih seekor kambing kecil, kambing kecil kami, dan mak saya telah pun menguli tepung bali. Fata'ala anta, marilah engkau dan beberapa orang, mari makan. Fasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berteriak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil dengan suara yang tinggi. Dia berkata, wahai ahli Khandaq, orang-orang yang terlibat dalam menggali parit, Jabir telah membuat makan untuk kamu. Marilah, mari kamu semua mari. Diriwayatkan daripada Ummi Khalid binti Khalid bin Sa'id,
Katanya, saya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ayah saya. Ketika itu saya memakai baju kuning, baju berwarna kuning. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sana, cantik. Qala Abdullah berkata, Abdullah, yang ini perawi ini, Abdullah berkata, wahiyya bil habasyiyah, sana tu, sana ataupun sana ataupun sina. Mengikut bahasa, dalam bahasa Habsyah, hasanah maknanya cantik. Qalat, kata Ummu Khalid, saya pun pergi bermain dengan butir tanda kenabian di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biji tanda kenabian di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazabarani abi, ayah saya pun menyergah saya. Dia marahlah, ayah saya marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, biarkan dia. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, abli wa akhliqi, pakailah biar lama, pakailah sampai buruk ya. Sekali lagi, pakailah biar lama, pakailah sampai buruk ya. Dia kata, sekali lagi, pakailah biar lama, pakailah sampai buruk ya. Nabi kata begitu. Qala Abdullah berkata perawi ini, Abdullah ibn al-Mubarak, fabaqiyat hatta dhukirat, maka lama hidup Ummu Khalid itu sehingga disebut orang tentang lama panjangnya umur dia tu. Kemudian dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Hasan bin Ali telah mengambil sebiji buah tamar sedekah, buah tamar zakat, orang berikan sebagai zakat. Dia pun memasukkannya ke dalam mulutnya. Nabi SAW pun kata kepada dia, gitulah kita kata. Kalau bahasa Melayu, kalau orang kita, dia buat gitu, buat gitu ya. Dia, ama ta'rif, tak tahukah engkau, adakah engkau tak tahu bahawa kita ni tak boleh makan sedekah, tak boleh makan zakat? Qala Ikrimah kata, sana maknanya al-hasanah, cantik, mengikut bahasa Habsyah. Abu Abdullah berkata, yakni Imam Bukhari berkata, lam ta'ish imra'atun, tidak hidup seorang perempuan seperti mana hidupnya dia ini, yakni Ummu Khalid ini. Maksudnya Ummu Khalid, mana panjang umurnya. Baiklah, kita tengok semula. Ini masih lagi kita dalam bab jihad lagi. Untuk pergi perang, satu peperangan itu peperangan Mu'tah yang berlaku di Jordan sekarang ini, Urdun. Nabi SAW hantar sahabat-sahabat dia, ramai lah, dipimpin oleh 3 orang sahabat dia. Mula-mula sekali Nabi SAW kata, daerah ni Zaid pegang. Kalau ganda-ganda lah kepada Zaid ni, Ja'far pegang. Kalau ganda-ganda lah dia, Abdullah bin Rawahah pegang. Dia kata sekat tu. Maka pergilah sahabat-sahabat tu, pergilah. Pergi. Inilah tajuk Imam Bukhari buat ni, bab man ta'ammara fil harb min ghairi imratin, bab orang yang menjadi ketua perang tanpa dilantik. Siapa dia yang dimaksudkan ketua perang yang tidak dilantik di sini? Dalam hadis ini disebutkan, lepas pada 3 tu mati syahid, Khalid bin Walid pun pegang bendera tu, dan dia tidak dilantik oleh Nabi SAW, tidak disebut pun, tetapi dia pegang bendera. Lepas pada itulah orang-orang Islam mendapat kemenangan, dapat mengalahkan musuh.
dapat mengalahkan musuh. Imam Bukhari nak cerita boleh ke tidak macam tu? Seseorang tu nak jadi ketua dalam perang tanpa dilantik oleh ketua yang lebih besar lagi, tanpa dilantik oleh ketua negara, bolehkah dia nak jadi panglima? Dalam keadaan darurat, dalam keadaan perlu. Inilah apabila dia kait, dia katakan kalau dia takut musuh akan mengalahkan kita, maka mengalahkan orang-orang Islam, dia berasa kalau dia insya-Allah boleh, boleh dia jadi ketua. Apalagi Khalid bin Al-Walid ini pun jadi ketua, tidak jadi sewenang-wenang begitu saja. Bahkan dia dengan mesyuarat daripada sahabat-sahabat, semuanya putus. Orang kata molek dia. Dan Nabi SAW kemudian tu cerita dan Nabi sebutkan kepada dia saifun min suyufillah. Kemudian bendera itu diambil oleh satu pedang dari pedang-pedang Allah. Saifun min suyufillah. Sebab itulah Khalid itu digelarkan dengan Saifullah, pedang Allah. Sebab Nabi SAW telah mengisyaratkan. Padahal Nabi SAW duduk jauh ni, dia tak tahu. Selepas mati seorang-seorang tu dia cerita, orang ni kena dah, kata dia, mati. Lepas tu bendera tu diambil oleh orang ni, hak dia suruh tu, seperti yang dia atur dulu. Lepas tu kena pula dah, kata dia. Bendera tu diambil oleh hak seorang lagi pula. Apabila kena hak seorang lagi tu, lama lepas pada tu, dia kata bendera itu diambil oleh saifun min suyufillah, dan Allah memberi kemenangan melalui dia, iaitu Khalid. Sinilah Khalid ni di antara kecemerlangan dia dalam perang ni ternyata di sini. Kalau pemimpin agung tidak melantik dia pun sebagai panglima, sebagai apa, dia boleh sekiranya keadaan itu memerlukan. Jadi sama-sama ramai-ramai ni, pakak-pakak boleh lantik, boleh. Sebab apa? 3 dah tu lantik tu, kira-kiranya dalam keadaan biasa tidaklah sampai jadi begitu. Tetapi hak nak jadi terpilih sahabat-sahabat ni jadi syahid, maka ketiga-tiganya mati. Fafutiha alaihi, kemudian diambil bendera itu oleh Khalid bin Walid min ghairi imratin, tanpa dilantik. Yang ini dilantik oleh Nabi SAW. Adapun sahabat-sahabat pergi sekali dengan dia tu memang setuju dah dengan dia nya, setuju dah. Tetapi tanpa pengesahan langsung daripada ketua negara, bolehkah? Imam Bukhari nak cerita boleh di sini. Kalau nak nanti keputusan ketua, apa kalau ketua tu jauh, alat-alat perhubungan pula tidak ada, susahlah kalau lagu tu tak boleh perang. Tak boleh perang. Dalam keadaan tak boleh perang tu, mungkin musuh mari serang menghancurkan orang Islam yang ada lagi saki-baki tu. Fafutiha alaihi, maka diberikan kemenangan kepadanya, kepada hak terakhir ni, yakni Khalid ini. Diberikan kepada yang terakhir. Kemudian Nabi SAW berkata, aku tidak suka, atau dia kata mereka tidak suka kalau mereka berada sekali dengan kita. Hak mati saat ni 2-3 orang, dah ramai lagi hak lain-lain sekali dengan dia. Bukan hak 3 orang ni saja matinya, hak 3 orang ni ketua, hak lain-lain lagi mati. Nabi SAW kata, aku tidak lebih suka lah, aku tidak suka kalau dia ada bersama kita. Sebab apa? Aku ditunjukkan keistimewaan yang mereka dapat setelah mati. Begitu. Ataupun Nabi SAW kata, ini syak perawi, mereka tidak suka pun duduk sekali dengan kita setelah mereka mendapat nikmat daripada Allah SWT selepas mati syahid. Mereka tak suka pun nak duduk dengan kita ni. Jadi dia berasa lebih baik mati don, sudah molek. Aku sendiri, oleh kerana aku tahu kelebihan orang yang mati syahid itu, aku berasa tidak suka kalau dia ada dekat kita. Ada dekat kita, duduk dalam dunia, enggak apa sangat, dia mendapat nikmat yang lebih lagi. Sambil Nabi SAW kata begitu, bagaimanapun dia dua matanya mengalirkan air mata. Nabi SAW menangis jugalah. Ini nak kira sebab-sebab zahir, duniawi. Sebab-sebab duniawi, ikatan dunia ni ada juga, itu tidak bercanggah. Kalau seseorang itu tak apa, dia kira ayah dia ke, mak dia ke, ataupun anak dia ke mati, tak apa, dia rela. Tapi kalau mengalir air mata itu tak apa.
Tidak kata bercanggah. Dah redha, buat apa pula? Dah puas hati, senang hati, buat apa ya mengalir air mata pula? Tidak begitu. Sebab Nabi SAW sendiri, walaupun dia puas hati dengan sahabat-sahabat, dia kata dia lebih suka sahabat mati pun tak apa, tak ada bersama kita pun tak apa, walaupun kita kehilangan dia, tetapi dia mengalirkan juga air mata. Ini maknanya kita orang lain lebih-lebih lagi, tak apalah. Tidak mana ada percanggahan ni, tidak mana ada percanggahan. Bahkan sepatutnya kena ada jugalah dari segi ikatan ataupun kesan hubungan dunia. Kesan hubungan dunia tu kena ada lah juga. Tak bolehlah terlalu nak menampakkan diri ni kemah sangat, hebat sangat, maka air mata pun tidak jatuh. Itu masing-masing lah, terpulang kepada masing-masing lah. Kita tidak kata juga orang yang tidak mengalirkan air mata kerana kematian sesiapa orang-orang kesayangan dia tu bermakna dia kurang sayang. Tidak juga, tidak juga. Itu terpulang kepada masing-masing lah. Kalau orang menangis pun bukan bermakna dia tidak puas hati, dia tidak senang, dia tidak redha dengan keputusan Allah, bukan bermakna begitulah. Babul aun bil madad. Dalam perang kadang-kadang tentera yang ada tidak cukup. Tentera yang ada tidak cukup. Maka memerlukan sokongan ataupun bantuan berupa bala tentera yang lain lagi. Bala tentera sokongan. Boleh ke tidak buat begitu? Boleh. Nabi SAW sendiri telah buat. Tidak kata bila Nabi SAW di bawah pimpinan dia ni, apabila perang kat, Allah SWT hantar malaikat semua, seperti mana yang disebutkan dalam perang Badar ke apa tu, disebutkan dalam Quran, malaikat tu bantu. Tidak semestinya begitu. Bahkan sebab-sebab zahir kena ambil kira juga. Bantuan berupa manusia ni lah, hak Tuhan nak tolong tu sukuh tu. Kita ni kena ambil kira, kena ada perancangan, kena ambil kira. Kalau tak cukup sebanyak ni, perlu hantar lagi, boleh dihantar. Ada dah tentera simpanan tu, tentera simpanan. Kalau tak cukup, hantar lagi. Anak sebanyak mana? Sebanyak ni boleh dihantar. Itu satu bentuk bantuan. Satu lagi bentuk bantuan, perang ni tidak semata-mata dengan bala tentera sahaja dalam Islam ni. Satu lagi bentuk iaitu bawa pasukan pendidikan. Nak ajar orang, hak mana sudah masuk Islam tu, ajar orang biar dia tu kemah molek Islam. Lepas tu biar orang situ lah pulaknya perangnya. Tidak nanti semestinya daripada sahabat-sahabat duduk di Madinah ni sama. Tak mesti begitu. Hak mana-mana telah masuk Islam dah tu, ajar dia agama biar dia faham betul dan dia sanggup pula berjihad. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam peristiwa ni. Bukan yang dihantar ni pasukan tentera, ini pun termasuk dalam tentera juga. Tentera dalam Islam ni untuk menguasai orang lain ni bukan melalui perang saja, senjata saja, tidak, tetapi melalui pengajian, pendidikan, pelajaran, ilmu. Hal tu pun termasuk juga. Dan ini dilakukan oleh musuh-musuh Islam pun sekarang dilakukan. Dia panggil al-ghazwul fikri, perang pemikiran. Perang saraf, gerak saraf. Orang panggil perang saraf, gerak saraf. Ada belaka ni. Nabi SAW pun telah guna juga tu. Dulu kita sebut Nabi SAW pakai baju kemah, cantik dia pakai, hebat nampaknya. Itu semua perang saraf belaka. Sayyidina Muawiyah perang saraf juga dengan musuh. Dia pakai pakaian yang cantik, hebat-hebat. Ada orang sekeliling dia tu jaga, menunjukkan hebat. Itu perang saraf orang panggil. Perang ni banyak macam. Ini salah satu bentuk ni dalam hadis ni, iaitu Nabi SAW hantar guru-guru 70 orang guru-guru. Oleh kerana ilmu Islam ini dia berpunca daripada Quran. Orang yang reti Quran itulah orang yang berilmunya pada masa itu. Nabi SAW hantar 70 orang. Bila diminta bantuan, ada orang mari. Pokok ni pokok Ri'lun, Zakwan, Usayyah dan Banu Lihyan ni mari, dia dakwa mereka itu telah Islam dan minta bantuan untuk menghadapi kaum mereka. Nabi SAW pun hantarlah 70 orang Ansar. Kami namakan mereka itu, kata Anas, Qurra. Qurra ni puak-puak yang banyak baca Quran lah. Yang ni hafiz lah, huffaz. Qurra ni dalam istilah lama, istilah zaman dulu,
istilah mutaqaddimin maknanya hafiz Quran. Bila pergi, puak-puak ni tak ada kerja lain, dia kerja menerima ilmu, menimba ilmu daripada Nabi SAW saja. Tengah hari cari kayu api, malam buat ibadat, mengapa hadis, gapo Quran, gapo. Inilah saja kerja dia je, puak-puak ni. Bila mereka ni bawa pergi, rupanya musuh ni nak main, nak cakting, orang kata. Main ilat. Dia rancang dah. Supaya pergi dia nak bunuh orang Islam. Inilah macam-macam berlaku ni. Macam-macam berlaku. Hak maksud asalnya nak hantar, nak pergi mengajar. Itu pun satu bentuk perang juga. Mengajar ni tidak perang, jihad juga. Jangan kita kata perang di angkat senjata saja, angkat bedil pergi bom sana sini. Tak. Mengajar tu pun perang juga. Sebab memberi kefahaman yang jelas kepada orang tentang apa-apa yang berkaitan dengan Islam. Bila pergi, mereka ini dikhianati, dibunuh seorang demi seorang. Matilah sahabat-sahabat. Bila begitu, Nabi SAW pun dapat tahu. Dia pun berkunut selama sebulan, kunut. Dalam semaya dia kunut, mendoakan keburukan terhadap puak-puak ni selama sebulan. Berkunut. Orang panggil kunut nazilah. Kemudian kata Anas, di antara yang mereka baca kerana kematian puak-puak ni mana ada turun Quran. Kira-kiranya ni Quran lah dulunya, tetapi Quran yang sudah mansukh tilawahnya, sudah tidak ada lagi, tidak jadi sebagai Quran. Semua tinggal sejarah sajalah. Tinggal sejarah. Ala ballighu anna qaumana bi anna qad laqina rabbana faradiya anna wa ardana. Ni dulu ada, kemudian diangkatkan. Diangkatkan itu bukan makna diangkatkan orang semua lupa ke apa. Tak ada. Boleh baca sekarang ni, ada ni, tapi tidak termasuk dalam Quran tu. Tidak termasuk dalam Quran. Boleh jadi yang dimaksudkan dengan Quran ini sebagai tafsiran kepada mana-mana ayat Quran berhubung dengan orang-orang yang mati syahid. Nabi SAW menyatakan maksud dia itu. Sahabat-sahabat faham itu sebagai Quran. Sahabat-sahabat faham itu sebagai Quran oleh kerana dibaca. Lebih kurang bunyi dia tu macam Quran juga, padahal itu adalah tafsiran. Boleh jadi juga. Hak kita nak tadinya, iaitu hantar golongan ataupun pasukan untuk mengajar, kumpulan untuk mengajar, itu pun termasuk dalam perang juga. Itu pun termasuk dalam bantuan juga. Bantuan ni bukan dalam perang sekalipun, tidaklah berupa senjata sahaja. Bantuan kita kata apa ni, dari segi rawatan, kecemasan, itu pun bantuan juga. Bantuan makanan, termasuk belaka lah. Bantuan berupa pakaian, itu bantuan belaka. Bauman ghalabal adu fa aqama ala arsatihim thalathan. Orang yang mengalahkan musuh lalu dia berada di negeri mereka selama 3 malam. Kebiasaan Nabi SAW bila dia menguasai satu tempat tu, satu kawasan tu, dia akan duduk situ selama 3 malam. Dia tak pergi mana. Apa maksud Nabi SAW? Man di sini maksudnya Nabi SAW lah. Orang lain pun boleh juga nak buat begitu, sekiranya keadaan mengizinkan lah, sesuai. Ini bergantung kepada kebijaksanaan pemimpin lah. Nabi SAW kenapa dia duduk satu tempat tu selama 3 hari? Untuk menunjukkan bertapuknya dia, kuat dia. Dan musuh tidak boleh mengalahkan semula. Makna betul-betul dia telah menguasai tempat tu. Itu tujuan dia duduk selama 3 malam. Man ghalabal adu fa aqama ala arsatihim thalathan, dengan maksud itu. Ataupun dengan maksud dia duduk 3 malam itu untuk berbincang apa-apa dengan musuh-musuh itu. Bincang di antaranya, kalau dia terima Islam boleh dilepaskan, misalnya. Walaupun sudah perang dah, kalau nak kira terima Islam ni sebelum pada tu lagi, ia jadi perang tu pasal tak say Islam. Setelah tu kalau nak lagi,
Boleh jadi ada peluang. Ataupun kadang-kadang Nabi SAW ni dia tunggu untuk membuat keputusan terhadap orang-orang yang perang itu. Ada ketikanya Nabi SAW perang, misalnya satu cerita dengan orang-orang Yahudi, Nabi SAW buat keputusan bunuh mana-mana perang. Ada juga. Jadi ini semua memerlukan masa. Memerlukan masa. Tidak kata cabut balik selalu, tidak. Jadi 3 hari ni untuk maksud-maksud tadilah. Kemudian cerita Abu Talhah ni, iaitu Nabi SAW bila mengalahkan sesuatu kaum, dia akan berada di kalangan mereka selama 3 malam. Selama 3 malam. Seperti tadilah. Bab man qasama al-ghanimah fi ghazwihi wa safari. Ini bab orang yang membagikan harta ghanimah dalam perjalanan, dalam perangnya dan dalam perjalanan. Imam Bukhari nak mengisyaratkan kepada khilaf di antara ulama. Ada ulama mengatakan harta ghanimah ni tak boleh bagi lagi kalau selagi duduk dalam negeri musuh. Baru dibahagi apabila balik ke negeri Islam. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau dalam Darul Harb tak boleh. Tak boleh bagi. Dalam perjalanan tak boleh juga. Dia kena bagi kemudian. Dalam kawasan negara Islam. Imam Bukhari nak erat pendapat Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya. Yang ni tak apa, sebab Nabi SAW pernah bagi. Kalau benda tu boleh diselesaikan tengah jalan dan itu membantu mereka, misalnya dengan bagi kuda. Kuda mereka boleh naik tu, atau unta. Bagi unta mereka boleh naik tu. Kalau tak ada unta ke apa tu, senang. Yang pentingnya nak bagi tu biar kita betul-betul telah berkuasa, telah menguasai keadaan itu. Jangan ambil sementara, tak lama mari kena serai pula. Janganlah macam tu. Maknanya kena betul-betul kita ni sudah menguasai keadaan dulu, barulah boleh bagi. Sama ada dalam perang lagi ke, sekiranya perlu boleh dibagi pada masa tu, ataupun dalam perjalanan balik ke daripada perang tu, sudah boleh bagi dah. Tidak kata syarat kena balik ke negeri dulu baru boleh bagi. Tidak lagu tu. Rafi' berkata, kami bersama Nabi SAW di Dzul Hulaifah. Kami mendapat kambing dan unta. Nabi SAW menyamakan 10 ekor kambing dengan seekor unta. Kalau orang tu boleh seekor unta, orang seorang tu tak ada unta tapi ada kambing 10 ekor, dia boleh sama juga ni. Sama seekor unta dengan 10 ekor kambing, sama. Imam Bukhari nak ayat di sini Dzul Hulaifah ni dalam perjalanan, bukan lagi sampai ke Madinah. Tetapi Imam Abu Hanifah jawab, dan orang sependapat dengan dia, Dzul Hulaifah ni walaupun bukan Madinah lagi tapi dalam kawasan orang Islam dah. Dalam kawasan yang diperintah, dikuasai oleh orang Islam dah, tak apa dah kalau nak bagi situ. Walaupun dalam perjalanan lagi tapi dalam wilayah Islam dah. Imam Bukhari kata tidak. Tidak. Dalam kawasan betul-betul yang terkawal, selamat. Kalau maksud tak mau bagi tak di negeri musuh, takut tidak selamat, tidak terkawal, musuh boleh menyerang balik dalam masa dengan tiba-tiba. Begitu juga ketika seseorang itu, pasukan itu belum sampai ke tempat yang sebenar, yakni ke negeri dia yang mempunyai kawalan yang cukup, boleh jadi dalam perjalanan Dzul Hulaifah pun tidak selamat lagi. Tapi Nabi SAW sudah bagi dah situ, menunjukkan sebelum sampai ke negeri asal, ke negeri yang selamat terkawal pun sudah boleh dah. Sudah boleh dah nak bagi itu. Ini pula Nabi SAW buat umrah daripada Ji'ranah, di mana dia membagikan harta ghanimah, harta rampasan perang Hunain. Di situ Nabi SAW bagi, di Ji'ranah. Ini dalam perjalanan, bukan di Madinah. Tidak kata tunggu nak bagi di Madinah, tidak. Itu satu masalah. Ini apabila perang ni dia adalah harta rampasan perang. Kadang-kadang kita menang boleh kita lah harta orang-orang kafir. Kalau orang kafir menang pun lagu tu juga. Rampasan-rampasan perang ni berlaku daripada dulu lagi. Bab bila orang-orang musyrikun mendapat harta orang Islam sebagai ghanimah. Ini masalah. Imam Bukhari nak bincang masalah ghanimah pula. Dia sebut dah cara ghanimah ni. Nak bincang lah. Dah tadi, mula-mula tadi, bila mengalahkan musuh.
dah duduk 3 malam dah, maknanya betul-betul kita telah menguasai mereka, kita telah bertapak di situ, ada kekuatan di situ. Bila sudah bertapak, mana kita selamat dah lah. Imam Bukhari nak ayat boleh bagi dah lah, kalau nak bagi harta ghanimah pun situ, walaupun negeri dia apa. Bila start harta ghanimah, nak bincang pasal ghanimah lah pulanya. Nak bincang pasal ghanimah pula. Dan dalam Al-Quran pun ada juga sebutnya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul, dan seterusnya hingga ke akhir ayat itu. Itulah asas dalam bab harta ghanimah dalam Quran. Dalam hadisnya banyaklah. Ini di antara pecahan masalah ghanimah. Kalau orang-orang musyrikun dapat harta orang Islam yang tertentu sebagai ghanimah, lepas tu orang Islam pergi perang pula, boleh pula dah. Dia dapat tu hak dia tu, memang dia kena betul-betul ni barang dia, barang kau, kuda kau, atau apa-apa kau, kenderaan kau, memang hak dia. Thumma wajadahul muslim, kemudian orang muslim mendapatnya kembali. Ini riwayat daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar kata ada kuda dia hilang, diambil musuh. Bila orang Islam mengalahkan musuh, dikembalikan kuda itu kepadanya di zaman Nabi SAW. Ini menunjukkan tuan punya harta yang dirampas oleh musuh itu lebih berhak terhadap barangnya daripada orang-orang lain. Mana apabila orang Islam menang, jadi semua harta tu jadi harta ghanimah dah lah, harta rampasan perang lah. Bagaimana kalau sekiranya dalam banyak-banyak harta rampasan itu termasuklah barang yang diambil oleh musuh, yang mana salah seorang daripada orang Islam ni memang pasti dia yakin itu hak dia. Ini masalah khilaf di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan tak boleh dia jadi harta ghanimah, kena bagi hak dia apa, kena bagi. Boleh jadi boleh ke dia pula, boleh jadi tak boleh ke dia, ke orang lain. Boleh jadi juga ada pula yang mengatakan tidak, cara bagi begitu, kena tengok dulu. Kalau ada siapa yang mendakwa ada barang dia, hak dia kena hak tu, diutamakan barang itu kepada dia, tidak dibagi kepada secara ghanimah kepada orang lain, dibagi kepada dia. Ada juga yang berpendapat begitu. Ada juga ulama yang mengatakan kalau sudah dibagi, dia dakwa, lepas dibagi dah, lepas bagi dah hak dia tu boleh kepada orang lain, lepas tu dia jumpa, dia kata ni hak dia ni, bolehkah dia ambil setelah dibagi? Setengah ulama kata tak boleh. Sebab apa? Sudah bagi hak lain, kalau dia nak, dia kena bayar dah lah pula kepada kawan tu. Ada pula ulama yang mengatakan tetap hak dia. Panglima ataupun ketua perang itu dia kena gantikan kepada orang tu hak dibagi kepada dia tadi, gantikan dengan hak lain. Hak ni dah tuan dia nak, tak apa. Ataupun kalau tuan dia kata tak apalah, tu asal ganti hak lain, tak apa juga, yang lebih kurang. Maknanya tuan dia tu lebih utama daripada orang lain. Inilah beberapa pendapat ulama. Kalau dalam kitab kita ni hasyiah nombor 10, hal yakunu ahaqqa bihi au yadkhulul ghanimah. Kalau kes ni barang tu dirampas oleh orang kafir dalam perang, lepas tu orang Islam ni dapati hak dia, adakah dia lebih berhak daripada orang lain, ataupun sudah jadi harta ghanimah? Maknanya hak dia sama seperti hak orang-orang lain juga terhadap barang itu. Wa huwa mimma ikhtulifa fih. Ini di antara masalah khilaf di kalangan ulama. Syafi'i dan sekulungan ulama mengatakan la yamliku ahlul harb bil ghalabah syai'an min malil muslimin wa li sahibihi akhdhuhu qabla al qismah wa ba'daha. Ini pendapat Syafi'i dan sekumpulan ulama. Ahli harbi, kafir harbi tidak berhak memiliki mana-mana harta orang Islam dengan cara tadi, dengan cara merampasnya dari perang. Tuan dia boleh mengambilnya sebelum dibahagi sebagai harta ghanimah ataupun selepas dibahagi. Selepas dibahagi kepada inilah orang yang ikut serta dalam perang, boleh juga bagi kepada dia, kena bagi kepada dia juga, sebab dia lebih berhak. Wa an Ali wa Zuhri wa Amr bin Dinar wal Hasan la yuraddu aslan. Mereka ini pula kata, Ali, Zuhri, Amr bin Dinar, Hasan Basri mengatakan tidak dikembalikan kepada tuan dia sama sekali, tak boleh. Sudah jadi berubah, tukar milik dah. Orang kafir bila dia ambil harta kita orang Islam dengan cara perang, sebagaimana halal harta dia kepada kita dalam rampasan perang, harta kita kepada dia pun jadi hak dia dah lah.
kalah dah kita, boleh ke dia. Lepas tu bila kita menang pula, itu jadi hak umum, hak orang ramai. Maknanya tuan asal dia tu tidak berhak, tidak dikembalikan kepada dia, sama ada sebelum dibahagi ataupun selepas dibahagi. Kecuali kalau pemimpin tu fikir nak bagi daripada awal lagi, memang sesuai dia dapat hak tu, tak apalah. Kalau tidak, atas asas semata-mata hak dia, tak ada hak dah, sudah bertukar dah milik tu. Wa yakhtassu bihi ahlul ghanaim, ahli-ahli yang berhak mendapat ghanimah, ikut serta dalam perang itu, sama saja hak dia. Wa qala Umar wa Salman ibn Rabi'ah wa Atha' wal Laith wa Malik wa Ahmad wa akharun wa riwayat 'an al-Hasan aidan wa naqalaha Ibnu Abi Zinad 'an abihi 'an al-fuqaha as-sab'ah in wajada sahibuhu qabla al-qismah fa huwa ahaqqu bihi wa in wajadahu ba'da al-qismah fala ya'khudhu illa bil qimah. Seperti yang anda sebut tadilah. Ni mereka ni orang-orangnya yang disebut tadi. Fuqaha sab'ah bil Madinah pun kata, kalau tuan dia tu dapat barang tu sebelum dibahagi, memang dia lebih berhak. Tetapi kalau dia dapat selepas dibahagi kepada orang-orang yang ikut serta dalam perang itu, dia tidak boleh mengambil barangnya kecuali dengan membayar harga kepada kawan itu. Itulah masalahnya. واحتجوا بحديث ابن عباس بحديث عن ابن عباس مرفوعا بهذا التفصيل. Tak apalah, ini disebutkan dalam di luar dalam hasyiah. Kesimpulannya tadilah ada khilaf juga masalah tu. Jadi tujuan Imam Bukhari buat tajuk ni, dia nak ayat berlaku khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Dan Imam Bukhari tidak membuat keputusan. Walaupun dia tidak membuat keputusan, dia mengisyaratkan sahaja. Iaitu kalau di zaman Nabi SAW, Nabi mengembalikan kuda itu kepada Ibnu Umar. Di zaman Khalid bin Walid, zaman Abu Bakar pula, selepas Nabi SAW wafat, menunjukkan hukum ini tidak mansukh. Hamba dia lari, hamba Ibnu Umar lari. Bila dapat, Khalid bin Walid bagi juga kepada dia. Ini menunjukkan bahawa tuan punya barang itu lebih berhak daripada orang lain. Artinya ketua perang, panglima tu dia kena mengambil kira lah. Dia kena ambil kira. Jangan sampai terkeduh hati pula tuan asal dia. Kena ambil kira. Ya tak iya pun dia nak bagi juga. Kalau tidak pun nak bagi juga, bagi kuda lain. Dan dia nak kuda dia, biarlah. Dia lebih kena nak kuda dia, katakanlah, bagilah ke dia. Mana dia kena ambil kira. Ini terpulang kepada kebijaksanaan dan apa yang dipikir baik oleh pemimpin sahaja. Bukanlah ada suatu ketentuan dalam masalah ni. Inilah semua cerita ni. Cerita apa ni? Unta apa ni, kuda dan hamba yang lari itu, seperti yang kita baca dalam hadis tadi lah. Bab man takallama bil farisiyah war rathana. Ini bab orang yang bercakap dengan bahasa Farsi dan bahasa Ajam, bahasa selain daripada Farsi, bahasa Ajam, bahasa bukan Arab. Guana ni Imam Bukhari buat mari tajuk buat lagu ni dalam bab perang. Imam Bukhari nak ayat salah satu kekuatan dalam perang ni iaitu reti bahasa orang. Baru kita boleh tahu rahsia orang. Kalau kita nak perang, nak apa pun, kena reti bahasa orang. Kalau bangsa tu pandai buat jet, buat bom, buat peluru berpandu, buat begitu begini, dia bangsa apa dia? Mestilah dia ada formula dia tu. Mesti ada teori dia. Teori dia disebut dalam bahasa apa? Bahasa dia. Kita kena reti bahasa dia, baru boleh kita lawan dia, baru boleh kita kuasai ilmu dia tu. Kalau tidak, tak boleh. Itu satu. Masalah nak mengintip. Itu masalah yang kedua. Masalah yang pertama, nak dapat ilmu perang daripada musuh. Kalaulah sekiranya musuh tu lebih hebat lagi daripada kita, kita kena belajar. Nak belajar tu kena reti bahasa dia lah. Mana dia orang Arabnya, demon ni dia bangsa lain. Misalnya perang dengan menggunakan menjanik. Menjanik ini digunakan oleh orang kafir dulu. Menjanik. Khandak. Khandak itu pun bahasa, khandak itu pun bukan bahasa Arab asalnya. Strategi gali perang, gali parit ni, yang dilakukan zaman Nabi SAW, ini dilakukan oleh orang luar, bukan oleh orang Arab. Orang Arab tak kenal mula-mula tu. Salman Al-Farisi, Salman royak pada Nabi SAW. Kalau perang, kalau orang luar, kata dia, ahli Farsi ni, kalau musuh ramai kita sikit, gali parit sekeliling.
Nabi SAW pun terima pendapat dia, molek tu. Sebab tu nama Khandaq. Khandaq tu asalnya kandah. Kandah tu maknanya parit yang digali. Yang digali parit. Maknanya kita kena tahu strategi musuh. Nak tahu strategi musuh lagu mana? Kena ada orang dia kau, ataupun orang kita yang kuat-kuat. Kalau tak ada orang dia pun yang pandai bahasa dia. Kita nak ilmu ni, gapo-gapo ilmu mana-mana, dia kena pandai bahasa dulu. Kena kuasai bahasa dulu. Kalau tak kuasai bahasa biasa pun tak boleh lagi, macam mana nak dapat ilmu yang pelik-pelik, yang sulit-sulit? Ilmu yang istilah khusus pula, memakai istilah khusus pula. Tidak pakai bahasa biasa, dia bahasa istilah pula. Maknanya Imam Bukhari nak cerita di sini, kita kena belajar bahasa lain. Kalau tak pandai dengan belajar bahasa, kena belajar matematik pula ni, kena belajar fizik pula ni, kena belajar ilmu ni, kimia ni pula. Belajar. Maknanya nak ayatnya kena belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam masalah pengintipan. Dalam masalah pengintipan, bila kita nak mengintip, nak jadi spy, kalau duduk celah-celah orang dia pun dah kita tak reti gambar satu, dia catch apa faedahnya? Maknanya kita kena reti. Dengan sebab itulah Nabi SAW suruh Zaid bin Thabit dan berapa ramai lagi sahabat-sahabat dia belajar bahasa asing. Bahasa asing, bahasa yang bertamadun pada masa itu, bahasa Parsi, bahasa Rum dan lain-lain lagi. Bermakna Nabi SAW sendiri bagi galakkan pada sahabat-sahabat dia untuk belajar. Bahkan dia sendiri pun guna bahasa luar. Inilah Imam Bukhari nak ayatnya. Dia sendiri guna bahasa luar, bukan bahasa Arab, sebagai tanda persetujuan dia, sokongan dia. Maknanya tak apa, kita boleh guna bahasa lain pun. Sambil-sambil kita guna bahasa kita tu, celah-celah tu kita guna bahasa lain, tak apa, macam tu. Menunjukkan keterbukaan Nabi SAW. Ada juga orang yang dia kata nak menakut-nakutkan orang daripada belajar sesuatu bahasa, terutama bahasa Inggeris, bahasa kafir. Dia kata bahasa kafir. Memanglah dulu, suatu ketika dulu orang kita dibenci sangat kalau Inggeris itu penjajah, sampai ke ilmu dia pun tak sih, bahasa dia pun tak sih. Kita tak boleh sampai benci ke orang dia, sampai ke ada kebaikan pun tak sih juga, tak boleh lagu tu. Alhamdulillah orang-orang kita tidaklah sampai ke peringkat itu. Ulama-ulama kita dia bersikap terbuka. Anda nampak ulama-ulama Malaysia ni dia lembut, dia bersikap terbuka, mudah-mudah nak terima. Tapi kalau tengok balik luar, sebelah-sebelah luar, tulisan tengah jalan ni dia sapuh. Kalau tulisan di batu, dia katok, dia hacur. Tulisan Inggeris tu, apa macam tu bencinya. Inilah bangsa yang menjajah dia berapa ratus tahun. Nak marah sana lah. Tapi itu marah lagu tu rugi. Nak marah tu tak apa, kita sipai orang nak marah. Biar kena pada tempat dia. Sampai setengah ulama-ulama kita kata tak sebui ni. Kalau hantar anak ngaji Inggeris, terutama zaman itu, sungguh pun ada juga kebenarannya. Kalau mengaji Inggeris tu jadi melarat lebih-lebih pula dah. Zaman kemudian yang lainnya, belajar Inggeris, belajar apa, pergi ke luar negeri, pergi ke negeri barat sekalipun, tidak, bahkan kau kuat pula Islamnya, kau kuat pula. Tapi kalau dulu tahun 60-an misalnya, awal 70-an dulu, memang kalau ngaji Inggeris, jadi Inggeris lebih pada orang putih jadinya. Lebih pada orang putih dengan tingkah laku dia, perangai dia, apa semua tu. Sebab tu jadi ulama-ulama pada masa tu bimbang, dia tak boleh. Dia kata jadi ngaji Inggeris ni jadi kafir, tak boleh belajar bahasa Inggeris. Lepas tu dia bawa lah cerita, padahal ini cerita saja, tapi orang-orang yang tidak faham dia pegang kebah. Cerita ke dia orang tu, bukan dia kecek bahasa Inggeris semua, biasa bahasa Inggeris, ngaji pun Inggeris. Akhir sekali bila dekat nak mati, orang nak ajar mengucap dia kata no. Mari kau ni no kata dia. Itu akibat. Jadi ini menakut-nakutkan orang pula belajar bahasa Inggeris. Tak ada nyabik waktu tu, tak ada nyabik. Orang putih pun bahasa, ini masalah bahasa. Orang putih pun orang Islam, apa dia kecek bahasa orang putih juga. Bahasa itu bukan hak apa ni agama mana-mana. Bahasa bukan hak agama mana-mana. Bahasa adalah hak bangsa. Bangsa dia boleh bertukar, boleh memeluk agama ini boleh. Bangsa tidak boleh hak bangsa tak boleh jadi. Kau dia tak boleh nak jadi bangsa lain, bangsa Melayu nak jadi orang putih, tak boleh. Waktu tu. Tapi nak memeluk agama mana-mana boleh.
Bahasa adalah kepunyaan bangsa tu. Dan sesiapa yang nak guna bahasa tu tidak salah. Tidak termasuk dalam agama. Tidak termasuk dalam agama. Ini menakut-nakutkan. Sebenarnya kalau kita perhati dalam Bukhari ni, memang Imam Bukhari bagaimana cara dia nak ayat Farisiyah, Ar-Ratanah atau Ar-Ritanah. Ritanah ni bahasa lain, bahasa yang tidak difahami oleh kita. Bagi kita serupa dengan kita dengar ayat kau atau binatang kau kera kau kecek sama dia nak, mana kita reti. Walaupun bahasa orang pun kita tak reti kau satu, tak reti kau satu. Itu Ratanah tu. Maknanya bangsa ajam, bahasa ajam lah, bahasa selain Arab. Orang yang bercakap dengan bahasa Farsi dan Ratanah. Bahasa Farsi dia isyarat man itu orang di sini, iaitu Nabi SAW. Imam Bukhari juga nak ayat tak betul dia nak isyarat. Tak betul orang yang mengatakan kecek bahasa Farsi ni masuk neraka. Kalam ahli neraka ialah bahasa Farsi. Kalamu ahli nar bil farisiyah. Itu hadis-hadis seumpama itu palsu semua. Palsu semua. Banyak terdapat dalam kitab-kitab misalnya Mustadrak Hakim yang menunjukkan bahasa Farsi itu tidak molek lah. Orang yang kecek maknanya nifak, munafik. Itu semua hadis itu kalau diselidik tak ada satu pun yang sahih. Imam Bukhari kata man ni siapa? Nabi SAW sendiri cakap. Dia terima perkataan daripada bahasa lain. Bahasa Farsi dan sebagainya. Dan firman Allah SWT, Imam Bukhari nak isyarat lebih daripada sekadar hadis saja. Bahkan dalam Quran pun ada masalah bahasa. Masalah bahasa bukan masalah agama. Bukan masalah agama. Masalah warna kulit bangsa itu bukan masalah agama. Itulah sebab dia sebut dalam firman Allah SWT, waqtilafu alsinatikum. Apa dia? Allah SWT berfirman, wa min ayatihi wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah ialah kejadian langit dan bumi. Kejadian langit dan bumi dan berbezanya bahasa-bahasa kamu. Ini tanda kekuasaan Tuhan. Wa alwanikum, dan berbezanya warna kulit kamu. Tak serupa orang ni, bangsa ni lagu ni kulitnya, mukanya lagu ni, rambutnya lagu ni, tak serupa belaka. Bangsa ni bahasa dia lagu ni, tak serupa. Jangan kita ingat bahasa itu adalah suatu yang boleh menjadi punca kepada permusuhan. Jangan. Bahasa adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau orang kaji bahasa dia saja, dia tidak kaji langit bumi, tidak kaji cakrawala, tidak kaji ilmu bintang, tidak kaji ilmu bumi. Hak tadi pun itu pun satu tanda kekuasaan Allah tu. Kalau orang kaji hak tu boleh jumpa tu, dia akhirnya akan terima Allah. Terima Allah. Kalau kaji khalqus samawat wal ard, kejadian langit dan bumi. Kalau kaji, orang akan jumpa. Tak sapa lagi, tak terima lagi tu, tak suk lagi lah tu ilmu dia. Kalau suk ilmu akan sampai akhirnya dia akan terima Allah. Tak sapa lagi, tak terima lagi tu, tak suk lagi lah tu ilmu dia. Kalau suk ilmu akan sampai akhirnya dia akan terima Allah. Di antara kekuasaan Allah lagi, hak ni bukan semua orang nak boleh kaji langit, kaji bumi ke apa dia. Masing-masing bidang, masing-masing bidang. Allah SWT nak ayat kepada kita bidang masing-masing. Kalau sungguh tinggi sungguh, kaji bahasa pun boleh jumpa juga Allah SWT. Kaji bahasa, kaji bahasa, kita akan dapat merasa betapa kekuasaan Allah SWT, betapa rahmat dan nikmat begitu besar yang Allah SWT berikan kepada manusia dalam bentuk bahasa. Betapa besar. Baru kita akan berasa, Allah besarnya nikmat bahasa. Kita ni bangsa Melayu ada bahasa. Dulu anak pernah ingat semasa di luar negeri dulu, ada seorang saya anak daripada South Africa. Dia kata, kamu bertuah ke mana-mana pun. Sebab apa? Kamu ada negeri sendiri, kamu ada bangsa, kamu ada bahasa sendiri. Besar arti semua tu, kata dia. Tapi aku, kata dia, aku tak ada bahasa sendiri. Duk pinjam bahasa orang putih, bahasa South Africa, orang asli dia.
ni bahasa ni, bahasa duk pinjam. Bahasa sendiri aku tak ada, kata dia. Kalau nak kata aku ni bangsa gam, dia tak tahu, kata dia. Tak support mana duduk sana nak kata bangsa orang Afrika betul, tak juga, kata dia. Jadi dia berasa kekurangan dia. Di situ apabila kita bincang-bincang tu, kita berasalah kelebihan bila kita ada bangsa, ada bahasa, kita boleh menulis, kita boleh royak, semua orang faham. Siapa kecil-kecil halu-halu pun boleh faham. Ada bangsa yang mana bahasa dia hanya tak ada tulisan pun, sekadar gitu. Ada bahasa yang dulu hidup maju bukan main, bahasa Yunan, bahasa Greek dulu, bahasa Latin dulu. Sekarang ni siapa dia tahu dah bahasa tu? Tak ada orang tahu. Bahasa Sanskrit dulu bukan main hebatnya, berapa banyak pengaruh masuk dalam bahasa Melayu. Tapi sekarang ni kalau cari tempat asal dia di India, tak ada dah bahasa Sanskrit. Ada bahasa Hindi. Bahasa Hindi bukan bahasa Sanskrit, lain. Maknanya sesuatu. Apa je ni? Cuba kaji. Supaya manusia seseolahnya. Sebab itulah seorang pengarang Kristian, Jurji Zaidan, dia mengatakan, dia tulis dalam buku Falsafah Bahasa. Dan satu lagi buku dia Al-Lughatul Arabiyyah Kainun Hayy. Walaupun dia Kristian, tapi dia akui kelebihan bahasa Arab itu. Al-Lughatul Arabiyyah Kainun Hayy. Maknanya bahasa Arab itu satu makhluk yang hidup sebenar. Memang sungguh. Anda pun bila duk kaji-kaji tengok betul. Bahasa ni bukan bahasa Arab sajalah, bahasa lain pun sebenarnya serupa manusia je. Manusia ada umur, kita tengok. Bolehkah kita tafsirkan? Bolehkah kita selesaikan masalah ni? Cari pucuk apa? Tak akan jumpa. Inilah kelebihan manusia. Misalnya kenapa orang tu lahir hanya sehari saja, hidup dalam dunia, lepas tu mati. Ada orang 20 hari, ada orang sebulan, ada orang 5 tahun, ada orang 10 tahun, lepas tu mati. Ada orang umur panjang, ada orang habis keturunan dia, tak ada, dia mandul, tak ada keturunan, putus keturunan dia. Ada orang keturunan dia tak suka, korama. Begitulah juga dengan bahasa. Kalau kita kaji bahasa lah gitu juga. Ada orang dulu maju ke main, tak kira lah ketika segar tu, lepas tu mati. Ada yang bahasa hidup sekejap saja. Ada yang bahasa anak dia tak ramah, maknanya penutur dia tu, orang yang menggunakan bahasa tu tak ramah. Ada yang ramah pula, luah pula. Ada yang ramah pula, luah pula. Lepas tu kalau kita kaji jauh lagi, maknanya kalau kita kaji bahasa, kalau orang lebih-lebih lagi, kalau banyak bahasa dia boleh, lagi dia nampaklah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tahu bahasa tu pun Allah. Kalau tahu bahasa Arab saja, berapa yang ni bagi atas, berapa bagi bawah, berapa sini sadu, ada makna belaka tu. Bukan saja. Berapa huruf ni tak boleh terima bagi, berapa dia boleh terima bagi atas saja, ada makna belaka. Kalau tahu bahasa, kalau dalam sungguh, padan dah. Kalau tahu banyak bahasa lagi, dalam pula lebih-lebih lagi lah. Kita dapat merasakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa alwanikum, dan warna kulit. Maknanya bangsa-bangsa Allah Subhanahu Wa Taala buat ni bukan saya saja. Kalau kita kaji bangsa pula, sekarang dia ada ilmu antropologi, kaji manusia, asal keturunan manusia. Mana kalau kaji sampai akhir, kaji ilmu masyarakat, maka orang boleh tahu juga betapa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala buat bangsa-bangsa ni. Kadang-kadang perang, kadang-kadang baik. Apa gak rahsia di sebalik ni semua ni? Hal ni lebih mudah. Kita kadang-kadang kita curiga terhadap orang semata-mata kerana dia tu tidak bangsa kita, semata-mata kerana dia tidak erti kecek bahasa kita. Kita jadi jauh dengan dia. Padahal jiwa sama saja manusia ni. Sama-sama ada perasaan halus, sama-sama kasih kepada anak dia, sama-sama ada hubungan keluarga, ada anak pinak, sama-sama ada. Tapi kita tidak menguasai bahasa dia, jadi jauh. Buatan dia tidak bangsa kita, jadi jauh juga. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Itulah makna nak kaji tu. Lepas tu Allah SWT berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Tidak kami utuskan mana-mana rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Mana bahasa ni penting. Jadi bahasa kaum, terutama kaum yang sudah bertamadun dulu,
Sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia sudah bertamadun. Tak ada nabi ni selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pada tu. Dengan sebab itulah ulama-ulama yang mengkaji perbandingan agama ke apa, dia kata dalam bangsa-bangsa yang bertamadun ni ada nabi dia. Ada nabi. Walikulli qaumin had. Dalam ayat Quran disebutkan walikulli qaumin had, dan ayat ini tidak kami utuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa dia. Takkanlah mana dalam negeri Cina yang sebesar tu, yang begitu bertamadun, begitu ramai orang, lama dah hidup dalam masyarakat ni, tak ada rasul. Soalnya rasul kalau ada, nabi kalau ada pun, ajaran dia tu sudah dipindah, itu soal lain. Memang kita bagi orang Islam percaya begitulah. Sebab itulah perlunya kepada nabi yang terakhir untuk cerita agama yang betul-betul terpelihara, yang betul-betul terjamin ajaran dia betul-betul sah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang lain-lain tadi, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki tidak terpelihara ajaran-ajaran mereka itu, sehingga banyak masuk unsur-unsur luar, unsur-unsur yang bukan merupakan ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Unsur syirik misalnya, unsur khurafat, unsur tahyul dan sebagainya, itu tidak sesuai dengan agama. Tetapi sudah ada dalam setiap agama yang lain selain daripada agama Islam kita. Ini apa maksud Imam Bukhari nak ayat tadi? Jauh perginya cara ke bahasa tadi. Bila kita di dalam perang, untuk perang saja, maksud perlu ni bahasa. Sekarang ni bahasa isyarat pula, bahasa kod, bahasa isyarat, bahasa lamban-lamban. Dia pakai isyarat saja dalam perang. Dalam perang lebih penting lagi, ada bahasa lain pula yang tak ada bahasa dunia, tapi bahasa orang guna untuk umum, tapi dia ada bahasa untuk orang-orang dia saja. Kalau lambai lagu ni isyarat, kita dalam keadaan begini. Kalau lambai lagu ni isyarat begini. Hak tu pun satu bentuk bahasa juga. Itulah yang Imam Bukhari maksudkan ratanah. Ratanah ni maknanya tidak jelas bahasa dia. Bahasa binatang. Bahasa binatang jelas kepada dia, tak jelas kepada kita. Ataupun bahasa untuk binatang kita gunakan. Ini contoh dalam hadis kah ni bukan bahasa orang ni. Kah kita hamba ayat, walaupun kita kata lagu tu reti juga lari dia tu. Kalau kita panggil ker mari dia reti bahasa tu. Yang pentingnya maknanya dia faham lah, tak kira lah tak ada bahasa mana-mana pun, tidak termasuk bahasa orang. Itu orang panggil isim saut, nama suara dalam bahasa. Tak serupa pula tu. Kalau di negeri ni kita nak panggil ayat, kita kata ker. Negeri lain kalau buat ker tak mari. Ayat dia tak reti buat ker. Dia kena buat lagu lain tu. Ada. Kita kena reti lah cara dia tu. Kena reti. Nak bahasa dengan dia. Jadi yang pertamanya riwayat Jabir ni. Jabir bin Abdullah berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, kami sembelih anak kambing kami. Lepas tu dia tu bini dia lah, maksudnya dia tu duduk uli tepung balik. Marilah engkau dengan beberapa orang. Mana anak kambing tidak banyak sangat. Kalau beberapa orang tu boleh lah, marilah. Nabi SAW panggil semua pula. Dia kata Jabir jemput kita ni, ahli Khandaq semua ni jemput kita ni. Marilah kita pergi. Pokok ni Jabir pun kenalin. Dulu kita sudah jumpa ni riwayat pendek ni. Dalam riwayat yang panjang kenalin dia, cepat-cepat balik. Macam mana ni riwayat ke bini dia ni. Nabi SAW istihar habis ni, kita tak cukup ni lah, macam mana. Ni cerita. Apabila sampai ke sana, rupanya Nabi ada hikmat dia sendiri. Dia suruh naik 10 orang ke datang rumah. Lepas tu makan tak habis lagi. Lepas pada tu beratus orang tak habis. Pelik juga tu. Tu hikmat. Honaknya mana? Honaknya Nabi SAW guna bahasa Parsi. Duduk mana? Sur dia guna. Inna Jabiran qad sana'a lakum suran. Sur dalam bahasa Parsi maknanya ta'am, makanan. Tengok Nabi SAW guna bahasa Parsi pun.
Ini makna dia nak menunjukkan sikap terbuka dia. Boleh kita campur bahasa kita dengan bahasa lain, boleh, tidak salah. Ada sunnahnya, ada asalnya. Nabi SAW memasukkan kalimah ni. Kalau kita nak cakap bahasa asing tu pun tak apa juga. Tak apa juga. Ni masuk satu perkataan, tak apa juga. Nak ayatnya boleh reti bahasa luar tu kita guna tu. Itulah maknanya. Hadis yang kedua iaitu Nabi SAW ni dikunjungi oleh Ummu Khalid. Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id. Dia pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW sekali dengan ayah dia. Dia pakai baju kuning. Dia cerita ketika dia kecil lagi dia begini. Rasulullah SAW pun kata sana. Ini rupanya bahasa Habsyi. Bahasa sekarang ni Ethiopia, Habsyah. Sana. Ini cerita ni pasal apa yang Nabi SAW kecek bahasa apa ni Habsyah dengan dia ni. Pasal ayah dia ni sekali dengan dia ni baru kelik daripada Habsyah. Baru kelik daripada Habsyah. Jadi Nabi SAW tahulah apa perkataan Habsyah tu dia guna sebagai gurauan lah. Mengingatkan, mengembalikan kenangan orang yang biasa duduk sana tu. Bila kita sebut dia sengih lah, senyum lah, tentu senyum, tentu berasa terusik juga perasaan dia tu. Bila orang sebut bahasa yang biasa selama ni dia duduk guna sana tu, walaupun sepatah-sepatah pun, dia sebut sana. Cantik. Dia kata kepada anak dia tu pakai baju kuning, comel, anak Tina saat ni, mari jumpa dengan dia, comel. Tapi dia guna bahasa tu bahasa Habsyah. Sana. Kata Abdullah kata dalam bahasa Habsyah maknanya hasanah. Sana tu maknanya hasanah, cantik, comel. Pakai lagu ni comel. Lepas tu si budak Tina ni, muka budak, dia pun pergi pusing kali belakang Nabi SAW. Nabi SAW tidaklah pakai baju tu kemas semua. Kadang-kadang dia selimut gitu je. Kadang-kadang tak ada baju pun, sikit-sikit je, tudung sikit-sikit je. Nampak di belakang dia ni ada butir macam apa ni, telur. Setengah ulama mengatakan telur puyuh. Butir macam risau gitu. Tapi di atas tu dia ada bulu. Ditulis Muhammad Rasulullah. Ditulis lebih kurang begitulah yang ditulis. Ataupun Muhammad Khatamul Nabiyyin. Macam-macam ulama katalah yang menunjukkan dia ni nabi. Setengah ulama kata tidak bulu, tapi dia macam tanda kan? Ada orang tanda hitam gitu, tanda. Tapi tanda tu macam sepolan ni lah, flower hun tu duduk sibuk flower hun. Ikan tu Cina sibuk pasal tulisan dia tu kadang-kadang serupa huruf Cina, ada makna dalam bahasa Cina tu. Padahalnya Allah SWT buat lagu tu ni dia tanda tu ada kan kadang-kadang di mana-mana di lengan, setengah orang di lengan, setengah orang di pohon, setengah orang atas belakang hak hitam, tapi dia bertulis macam huruf gitu yang menunjukkan ini adalah nabi yang terakhir. Dia pergi duduk main-main di belakang di khatam itu, khatamin nubuwah. Sebab apa dikatakan khatamin nubuwah? Sebab itu tertulis di situ di belakang itu, penyudah sekalian nabi, khatamun nabiyyin. Sebab itu dikatakan cop, macam dia cop. Setengah kata khatam itu makna cop. Bila cop ni macam tanda tadi lah, tanda hitam. Kadang-kadang dia macam apa ni, koko sikit, setengah-setengah orang tu kulit dia tu koko. Tanda. Cop, kalau cop dia rapat kan? Dia tidak butir. Kalau butir tu jadi macam cacak pula. Macam risau gitu. Setengah ulama kata tidak, dia bulu. Ni tidak masing-masing katalah. Kok mana-mana pun budak ni pergi main. Ayah dia pun marah lah. Jangan ayah dia kata, Zabarani, ayah dia menyergah dia. Jangan. Rasulullah SAW kata, da'ha, biarkan dia. Biar dia nak main, biarlah. Tidak kata dia nak susuk kau pula, tak. Salman begitu juga, bila dia pergi, dia tengok, dia pusing. Tengok alik belakang ada ke tidak. Sebab dia sudah tahu dah, dalam pengajian dia ada tanda alik belakang tu. Dia pun pergi tengok, betul ada juga tanda. Budak ni pun pergi main. Nabi SAW pun kata da'ha. Kemudian Rasulullah SAW pun kata abli wa akhliqi. Pakailah biar lama, pakailah sampai buruk dah. Gitulah kalau kita kecek Kelantan dah. Ya, pakailah biar lama, pakailah sampai buruk dah. Gitulah kalau kita kata.
Ini bahasa lembut. 2-3 kali dia kata. Apa makna? Makna Nabi SAW kenal sangat dia pakai baju tu. Pakai baju ni biar lama, pakailah biar buruk dah. 2-3 kali dia kata. Setengah ulama kata dia kata baju tu isyarat kepada hidup, isyarat kepada nyawa. Dalam alam misal, baju ni makna nyawa, kehidupan. Sebab itu Nabi SAW kata kepada Sayyidina Uthman, kalau nanti engkau akan diuji nanti, kalau mereka minta engkau pecatkan baju engkau, jangan pecat. Baju makna kehidupan, makna kekuasaan. Baju makna kekuasaan, jangan pecat. Sebab itu Sayyidina Uthman, orang suruh dia letak jawatan, tapi dia tak sel letaklah jawatan. Sebab apa? Dia ingat Nabi SAW pesan, kalau siapa-siapa suruh pecat baju, jangan pecat. Baju tu maksudnya kekuasaan. Kekuasaan. Baju dengan makna kehidupan. Ini isyarat Nabi SAW kepada umur dia akan panjang. Pakai biar lama dah. Siapa buruk dah. Maksudnya Nabi SAW minta doa tu dalam bentuk doa tu secara tidak langsung, iaitu biar umur dia ni panjang. Abdullah berkata, fabaqiyat, Ummu Khalid itu pun hidup sehingga disebut orang, disebut lama, tua, panjang umur dia. Kadang-kadang orang ni dalam hidup kita ni, kadang-kadang umur panjang, rezeki murah, apa-apa benda yang kita tidak faham tu, kadang-kadang rahmat Allah sampai tu melalui doa seseorang saja, kita tidak tahu. Allah SWT kenal atas sesuatu benda yang baik yang kita buat, dia kenal. Lepas tu kita minta, kerana kita buat dia kenal tadi, maka Allah SWT bagi. Kadang-kadang lagu tu umur panjang ke apa ni, tidak nanti lah jadi alim kau misalnya. Kadang-kadang kita tidak sangka. Bila-bila duduk mainnya kita je, dia sapu kepala kita, dia sayang kita, dia sayang tu dengan sepenuh perasaan dia, memberi kesan. Ada kalanya begitu, tapi kita tidak tahulah itu rahsia Allah SWT. Supaya juga di sini dia kata sehingga disebut orang panjang umur dia, ataupun setengah ulama kata sehingga fabaqiyat. Baqiyat itu maksudnya baju dia tu. Baqiyat itu bukan makna dia hidup, baju tu tinggal lama, sehingga disebut baju ni lama, tahan lama baju tu, sehingga jadi hitam baju tu. Dia duduk sipai lagi. Sebab Nabi SAW kata abli wa akhliqi, pakai biar lama dah, biar siapa buruk. Jadi dia jaga baju tu sampai lama. Dan disebutkan dia ni di antara sahabiah yang panjang umurnya, iaitu Ummu Khalid, panjang umurnya. Abu Abdullah berkata, yang ini Imam Bukhari lah, Abu Abdullah berkata, tidak ada seorang perempuan yang hidup seperti dia ni hidup, yakni Ummu Khalid. Ummu Khalid ni panjang umur dia, tak ada orang tidak lain panjang sepanjang umur dia ni. Inilah keberkatannya. Itu mana tadi anaknya Sanah tu dalam bahasa Habsyah. Hak ni pula Hasan bin Ali, cucu dia, makan buah tamar. Bila makan buah tamar zakat. Ada kalanya Nabi, orang bawa pergi ke rumah Nabi SAW, disimpan di rumah dia lah dulu. Simpan di rumah dia. Yang budak ni mari bubuh dalam mulut Nabi SAW pun korek. Kata dia kek. Dia kata gitu. Kah tu makna gitulah kalau kita suruh kek. Mu tak tahu kah kita dia tak boleh makan sedekah. Sedekah sini maksudnya zakat. Maksudnya zakat. Sebab boleh dikatakan jumhur ulama mengatakan kalau sedekah hak sunat ni tak apa, ahlul bait boleh ambil, boleh terima. Tetapi hak tak bolehnya kalau sedekah wajib, hak tu tak boleh. Sedekah hak wajib maksudnya zakat lah. Jadi Nabi SAW ini bahasa apa dia? Bahasa isyarat tu. Bukan apa ni? Hak ni kah. Kadang-kadang kita gunakan untuk manusia, untuk biar budak kehek sesuatu yang apa ni, jejek lah, sesuatu yang jejek, biar dia kehek. Ada kalanya orang guna mungkin, ataupun bahasa-bahasa lain untuk nak ambak ayah kau, nak panggil ayah kau. Ini menunjukkan Imam Bukhari nak ayat kau dia bahasa isyarat. Inilah yang dikatakan ratanah, bahasa yang kalau nak kira dari segi asalnya tidak diketahui apa maknanya.
tak ada makna, tapi orang guna. Ambil daripada bunyi suara binatang, jadikan sebagai bahasa. Itu pun kita kena belajar juga. Sebab budak-budak dia faham benda-benda lagu tu. Dia faham. Kalau kita dia akan kek. Maknanya bahasa isyarat lagu ni pun kena belajar. Penting, terutamanya dalam perang. Untuk persiapan perang perlu. Babul ghulul wa qaulillahi ta'ala. Sekat itulah dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.